renounce the rights as administrator. Kan? Renunciation ni. Express constructively is all about renunciation to be administrator. So tak nak jadi administrator. So bila tak nak jadi, kena ada lah orang yang memohon. Pemohon tu lah biasa yang akan menjadi administrator. Kita tidak nanti kita bila kita baca caveat dan citation especially, kita faham ada lagi another situation yang mana executor renounce right dia to be executor pula. So macam tu macam mana pula nak resolve, siapa pula nak jadi executor. Masa tu lah ada peranan citation kat situ, nanti kita pergi ke citation. So we have gone through caveat. Caveat kita dah tengok. Okay, basically caveat pun berperanan macam saya sebut tadi, nak menghalang under order 71 rules 37 kan. Rules 37, any interested party, any person have interest who has interest on the deceased estate may file caveat. Okay, boleh masukkan caveat. Tapi ada juga student tanya kan, bank boleh masuk caveat tak? Jawapan ni kalau ikut law memanglah boleh, tapi jaranglah on what ground bank nak masukkan caveat. Bank ni kalau dia nak berurusan dengan orang, dia dah secure diri dia dah. Nampak tak macam mana dia secure diri dia? Apa cara bank secure diri dia? Siapa nak jawab? Dengan apa? Kalau dia jawab. Kalau dengan loan, kita pergi buat loan kat bank. Bank dia boleh bagi loan macam tu, isi borang bagi duit. Macam tu je ke? Tak kan? Yes, you need to secure. Ada charge. Yes, you need to secure. You secure your punya loan tu dengan charge. Rumah. Biasa dia nak immovable property lah. Jarang lah. Memang bukan jarang. Bukan tak boleh pun nak secure dengan saving account. Saving account ni mengalir. Habis je kan. So aset tak alih ni dia ada nilai. Nilai dia pula semakin meningkat every year. Itu dia dah secure. Lagi satu apa cara dia secure? Dengan insurance or takaful kan. Buat pinjaman kereta sekarang semua dah ada takaful insurance. Dulu tak ada Dulu kita memang buat loan kereta, hire purchase ni semua memang bayar monthly lah. So kalau tak boleh bayar, dia tarik kereta. Sekarang pun tarik juga kereta. Tapi sekarang ni dah pandai. Bank dah secure dengan takaful atau insurance. Okay, so bila mana seseorang tu meninggal dunia ataupun tak mampu bayar, memang dia claim dekat insurance lah. So on what ground lagi bank nak masukkan caveat? So ada sebab-sebab yang sangat remote lah, remote cases lah. Tapi dia tidaklah menghalang untuk dimasukkan caveat sebab dia boleh jatuh bawa any person who wishes to ensure that no grant is made without notice to himself may enter a caveat. Okay, so boleh faham caveat mahkamah ni, caveat probate ni. Okay, so boleh kita masuk citation tak? So, bila bercakap pasal caveat, dia akan apa tujuan, why we need caveat kita dah faham. So why we need citation. Citation ni dalam order 70 we can find bila you buka you punya ROC, you can find citation ni dia appear dalam order 71 and also order 72. Cuba you buka ROC you. So kita faham order 71 is for non-contentious, betul? Untuk yang flow dia straightforward je dia punya proceeding, tak ada orang contest. Order 72 is for contentious matter. So 71 is for non-contentious probate and LA, and order 72 is for contentious probate and also LA. Tapi citation ni appear dua-dua. So apa function dia? So function ni kalau you baca dekat slide tu, the process where person having interest in the estate can compel a person vested with right to take steps to obtain the grant. Okay, ini yang bawah rule 41, order 71, rule 41. Okay, you boleh baca dia punya tu, citations. Okay,
So I tak adalah nak baca satu-satu rules tu ya. You kena baca, you have your own reading. Okay, sebab citation ni dia kalau kita baca order rule 41 tu kita boleh faham dia punya peranan di situ. Okay, one by one. Tapi I akan tunjuk juga proses dia secara sequence nanti. Okay, kalau you buka order 71 rule 42 citation to accept or refuse or to take grant. Okay, nanti saya tunjuk juga types of citation. Citation to propound a will. Okay, basically from the term itself, citation. Cite ni kita macam kita panggil, kita state. So dalam konteks citations probate ni kita panggil orang. Kita panggil a person yang to the extent contohnya untuk memberitahu caveat kita dah masukkan ya. Bila caveat kita masukkan kita dah letakkan kita punya interest kita nak show that we are a person of interest towards the deceased estate. Okay, so citation ni kita namakan orang yang terlibat dengan keperluan tadi, keperluan kepentingan tadi. Okay, nanti saya tunjuk sampel dia ni faham sikit ya. Okay, so proses dia basically inilah ya. Entry of caveat before issuance of citation. Okay, yang ni ada disebut dalam rule 41. Okay, number 3 ya. The citor shall enter a caveat before issuing citation. So wherever citation tu you akan ada caveat dulu, you akan masuk caveat dulu ya. So nak menyatakan kepentingan and then baru you file citation. Okay, even citation and caveat tu boleh difilekan serentak sebab nak menunjukkan untuk nak save masa lah. Kalau you file satu-satu you akan ambil masa kan ya. You file caveat and also citation dalam masa yang sama supaya mahkamah terima tu. Okay, dah ada caveat tu you tak nyatakan lagi siapa pihak yang berkenaan ya. So bila you filekan caveat and citation dah ada nama orang yang you nak panggil tu. You nak panggil untuk tujuan apa tu. Adalah tu nak kena nanti kita tengok types of citation tadi ya. Dia start dengan entry kalau baca rule 41 start dengan entry of caveat tadi before issuance citation, form of citation ya, boleh tengok form of citation dalam form 167. Okay, you sediakan affidavit, service of citation, hantar citation tu pada orang yang berkenaan. Filing of will referred in citation. Okay, will that specific will yang you try to nak nyatakan interest you tu pun you kena file, and then appearance by person cited. Okay, so bila dah appear tu dah dengar lah, maknanya court dah sampai pendengaran kes di mahkamah. Okay, so types yang kita tengok types of citation ya. Macam ni I baca tadi kan 71 rule 42 to accept or refuse a grant of probate or administration. Okay, occurs when a person with prior right to representation refuses to renounce his right. Refuses to renounce his right, he may be cited by a person having an interest in the estate to accept or refuse the grant. Okay, ini dalam konteks mana? Okay, dalam konteks bila mana he may be cited by person having interest in the estate to accept. Okay, dia dalam konteks dia tak setujulah tu si A ni dinamakan sebagai pentadbir. Okay, so maknanya permohonan dah masuk, permohonan dah masuk sebagai pentadbir ya, dan at the same time ada another party, interested party to that same estate, this is estate, dia tak setuju pentadbir pemohon yang nak jadi pentadbir tu jadi pentadbir. So dimasukkan caveat, difilekan caveat and citation ya, menyatakan interest dia yang dia ke yang layak, dia yang sebenarnya yang layak menjadi pentadbir. Boleh jadi macam tu boleh jadi macam tu. So situasi dalam probate ni memang kita kena expect benda yang orang nak claim interest lah. Dia rasa dia orang tu tak layak, dia layak. Okay, so boleh masukkan file under 71 rule 42 or 41. Okay, ni to accept or refuse. Saya cakap tadi
nak suruh orang tolak, nak suruh accept pun boleh. Kita compel, kita cite that particular person untuk menjadi pentadbir. Ni harta tak ada orang nak urus, dia lah yang paling layak mentadbir. So nak panggil orang tu macam mana? Ada cara lah ni melalui dokumen mahkamah ni. Okay, second one is to take probate. Ni bila mana dalam situasi executor where an executor appointed has intermeddled in the estate of the deceased but has not taken the grant within 6 months from death. Pula, he may be cited to take probate by a person interested in the estate. Ni dalam konteks ada executor, tapi dia tak pergi extract probate tu dekat mahkamah. So boleh masukkan citation untuk tujuan ini. Mana kita cite that particular executor yang telah di-appointed by the court tadi untuk ambil probate tu, menguruskan untuk tujuan menguruskan harta si mati. Okay, the third one is to propound a will. Ni rule 42, ni rule 43. Okay, ni dalam konteks where person genuinely believe that a will which has not been proved is invalid. A will which has not been proved is invalid and has an interest under an earlier will, subsequent will, or on an intestacy, he may cite the executors or beneficiaries to propound aid. Okay, maknanya ni ada person, ada seorang ni merasakan yang mana, ni banyak kes yang kita baca kan, dia kata will tu tak sah. Dia percaya yang will tu tidak sah, dan mungkin ada juga dia ada interest under earlier will, so ada more than one will. Ini banyak konteks, banyak situasi. So apa yang dia kena buat, dia file citation to those executor or beneficiary untuk nak propound a will ni. Kita nak bawa will tu untuk disahkan di mahkamah. Untuk propound ni nak prove the will to be a valid one, ataupun nak mengatakan yang will tu tidak sah, nak menentukan the genuine of the will tu, genuinity, betul perkataan tu, genuine of the will, genuineness of the will. Okay, nak tentukan keabsahan sesuatu wasiat tu di mahkamah lah. So a person yang genuinely believe that the will is invalid ataupun invalid lah, sebab will yang valid mohon je lah, masuk mohon probate, so court akan kata will tu valid, will tu sah. Tapi ini this is the other way around. So dia believe, dia percaya yang the will is not invalid, ataupun ada will lain, ataupun dia ada interest lain, ataupun dia ada interest terhadap will tu tapi will tu tak address interest dia. So dia boleh file citation mengatakan dia ada hak terhadap harta si mati. So untuk tujuan citation, so kalau you baca rules tadi, rules 41 tadi, 3, rules 3 tadi, 41.3, the citor shall enter, citor ni orang yang nak cite lah, yang orang nak file citasi bahasa Melayu dia, shall enter a caveat before issuing a citation tu. So maksudnya bila mana you nak filekan citation, you kena filekan caveat juga. Dia tak boleh you file citation saja. Ni dia dua ni dia kena difilekan bersama. Okay, so supaya tujuannya, I believe that tujuan ni adalah nak stop the proceeding lah. Kalau you just file citation, you tak stop the process, kan? You kena masukkan caveat tu sebab you nak stop sekejap. Nak bagi ding dong dekat mahkamah, suruh sekejap, berhenti kejap, ada hal ni nak kena settle ni dulu sebelum grant tu dikeluarkan, sebelum grant tu issued by court. So court pun tengok apa benda ni, okay, dengar ni dulu, settle ni dulu, and then baru decide betul ke permohonan tadi tu. Dia ni nak jadi macam kes apa, Tan Sri Syed kecil kan, nak jadi co-administrator kan. Ingat tak lagi? Tu dia filekan caveat dengan citation. Dia masukkan caveat, dia filekan citation, saying that dia juga adalah ahli waris yang boleh menjadi administrator. So dia nak join administrator, jadi co-administrator of the deceased estates.
Nampak dia punya penggunaan tu. Sebenarnya kita baca kes tu kita dah go through dah sebenarnya. Cuma kali ni kita nak tangkap dia kat mana dia punya asas dia. Ya, asas undang-undang and also principle tu. Kat sini ada nak tanya tak? Faham tak kat sini? Types of citation. Nanti saya tunjuk dokumen dia. Doktor, Ya. kalau untuk yang to take probate dengan to propound a will tu, kalau dalam ROC dia section berapa? Atau rules berapa? Yang tu rule 42. Untuk accept or refuse, accept or refuse tu 42 kan. Propound a will 43. To take probate, ni sekali ya to take probate ni. Take probate tak jumpa kan? Yang propound 43 jumpa, yang to take probate belum lagi. Take probate ke dia duduk kat sini sekejap Dia ada 3 tu. To bring in grant ataupun nama dia to bring in grant. Itu dalam 72 rule 7. To bring in grant. To take probate. Ataupun sekejap. Takut you confused dengan order 72. Ni kita baru cerita pasal order 71 punya citation Ada tak dalam tu dia cakap to take probate. Okay, sorry. Had. For rule 42 3, number 3. Dia appear dalam rules tu. Dia tak appear sebagai heading, dia appear dalam rules. Nampak tak? Okey, dapat doktor. Who has intermediate kan, and then dia kena take the grant, provided access to take the grant. Okay, so dia duduk dalam order 71 rule 42. Okay, so basically ada 3 jenis lah untuk bawa order 71. Nanti order 72 lah, dia ada lain sikit lah. Tujuan dia pun lain. Yang ni di bawah probate action, nanti ada topik bawah lagi satu. Okay, ni citation bawah order 71. Okay, order 71. Biasa order 71 ni dia sebab dia non-contentious, so dia tak pergi rule yang ada read tu. Nak kena file read, file statement of interest tu lain, dah masuk civil litigation. So yang ni ada order 71 dia is not probate action lah. Dia masih lagi, kalau kita baca artikel ada legal firm tulis ni, kita baca yang order 71 caveat and citation ni is meant for macam nak negotiate settlement. Macam Tan Sri Syed Kecil tu kan, court settle, court is not contentious tapi dia masukkan caveat tu, court stop the process kejap, permohonan yang isteri kedua tu stop, settle dulu Syed Kecil. Syed Kecil boleh jadi co. Okey, masuk. So masukkan perintah mahkamah tu, masukkan co sebagai co. So nanti dalam surat kuasa adalah nama Syed Kecil sekali sebagai pentadbir. Dia macam tu. Tapi yang contested tu, contentious order 71 tu ada memang different proceeding, probate action. Dia kena start dengan read, dia tak boleh start dengan OS. Dia kena start dengan read dah sebab dia dah nak pergi civil litigation. Kena ada different different set of proceeding. Okay. Yang ni proses jugalah yang tadi saya sebutkan. Before kena masuk caveat dulu. Form citation you buka belakang tu, you tengok 167. Okay, nanti saya tunjuk juga contoh affidavit. You kena ada filekan citation tu, form citasi dengan affidavit. Affidavit yang menyatakan you punya claim tu lah. Shall be verified by affidavit sworn by citor. Okay, if they more. Okay, provided the registrar may in special circumstances accept an affidavit sworn by the citor's solicitor. Ini procedure lah. Okay, procedure. Okay, so whenever you file citation, you kena ada affidavit sekali lah. Menceritakan apa cerita kisahnya lah. Buat citation tu you just beritahu, you cite orang, you cite si pulan-pulan. Dan affidavit ni menceritakan lah benda yang you nak panggil orang ni, yang menyatakan interest you, kenyataan you lah berkenaan dengan citasi tadi. Nanti kita tunjuk sempat tak. Okay. Service shall be served personally. Okay, unless registrar directs otherwise. Okay.
May also include advertisement, notice by advertisement, panggil. Selalu advertisement ni dekat jabat, dekat court ni kan, dia advertisement dekat media massa, jarang lupa ni citation ni. Kan ada medium-medium yang tujuan dia adalah supaya orang yang being cited tu appear lah. Okay, filing of will, dia kena filekan lah will yang berkenaan dengan you, interest you tadi tu. Okay, tu 41.5. Okay, appearance by person cited. So dia pun appear lah, person cited within 8 days of the service of the citation. Okay, so apa jadi kalau dia tak datang within 8 days? Okay, so maknanya apa dia, ada tak berlaku apa-apa kalau dia tak datang dalam tempoh. Kalau enter appearance, tak apalah, teruslah dengar kan, dengar kes tu. Tak ada pun ada tak dalam 42 tu citation tadi. So kalau caveat tu kita faham kan, ada dalam amaran itu caveat. Kalau orang yang caveator masukkan caveat, so kalau ada kehadiran dalam amaran semua, kalau dia sendiri masukkan caveat, dia tak appear, dia tak nyatakan dia punya dia tak file dia punya kehadiran dalam amaran tu, lapse, registrar tak layan dah. Okay, tapi citation ni dia panggil orang kan, dia panggil orang, tapi what happen kalau orang tu tak datang, tak appear, ataupun tak terima servis tu tak sampai kat dia. Ada tak sebut? Sekejap. Willing to accept. If the time limited for appearance expired, okay, 42.5 If the time limited for appearance expired and the person cited has not entered appearance, the citor may, in the case of citation under para 1, apply to the registrar for an order for grant to himself. Oh, senangnya. So dia boleh dapat grant tu. In the case of citation under para 2, apply to registrar for an order that a note be made on the grant that the executor, in respect of whom power was reserved, has been duly cited and has not appeared under all his right, have wholly ceased. So serious kalau you dapat citation ni, citasi kena appear, kalau tak right you boleh di relinquish macam tu je. Okay, you boleh baca dekat order 42 tu. So serious lah kalau dapat citasi, is not maknanya showing that other person have interest in that particular estate yang you sedang uruskan ataupun you tak uruskan. Banyak situasi tadi kan, banyak situasi tadi. Okay, macam tu. Okay, basically boleh nampak tak I nak tunjuk dia punya yang belakang ni case je. Aduh, sakit perut sekejap Okay, I nak tunjuk course paper on ni dokumen nak kena declare, dokumen Puan Roslina. Aduh, hai. Sekejap. Citation and caveats. Madam. Saya nak tanya soalan. Soalan. Yang types of citation yang untuk to propound a will tu, Madam cakap tadi yang 3 types ni bukan contested punya ni kan Madam kan? Action kan? Ya, kiranya yang to propound a will tu kan kita nak tanya pasal, kita nak contest pasal validity of the will kan? Yes, betul. Maksudnya dia bukan contest. Dia sebelum nanti I tunjuk bila jadi probate action. Dia sebelum grant tu keluar. Oh, maksudnya kalau lepas grant dah keluar baru dia jadi contest Madam. Dia ada ground pula lain, dia nak revoke grant tu. Oh, bila dah ada grant, you nak revoke the grant, so you kena start dengan read lah. You kena start dengan read order 72. Hari tu kita orang ada tanya pasal Madam Rose pasal read dengan summon tu. Dia cakap tak tahulah benda ni betul ke tak kan. Dia kata read dah tak guna dah sekarang. Dia akan guna sahaja. Serius? Tapi hari tu ada macam soalan tu macam dia kata nanti dia tengok balik tapi tak dapat jawapan lagi sampai sekarang. Okay, tak apa. Reserve. I tak dapat lagi. Setakat ni kalau legal practitioner datang memang dia kata order 72 tu is mandatory. Kalau you tak buat order 72 tu, misal kata you nak revoke a grant,
you cannot simply caveat citation. Tak boleh. Ataupun you start dengan OS, you mohon seolah-olah macam you nak tak peduli aja grant yang ada, you mohon masuk. Court tak akan entertain sebab grant dah keluar. Kan? Macam kes-kes yang kita banyak baca pun, kalau grant dah keluar, you masuk OS, court tak akan entertain sebab grant dah keluar. Unless you contest, betul? So how you want to contest that grant yang dah keluar? Inilah caranya Order 72. Okey, tak apa. Nanti kita invite practitioner lagi seorang tu, boleh tanya Okay, thank you madam. Tapi setakat, okay, thank you for the question. Sebab setakat yang memang I invite practitioner sebelum ni memang diorang, I memang spesifik minta diorang bagi deliver lecture on Order 72 and share also the experience. Memang Order 72 is mandatory. Order 72 by read tu. Start dengan read tu is mandatory yang saya tunjukkan ya. Ni I nak tunjukkan caveat dengan citation dulu. Ada caveat citation yang elok sikit. Sekejap ya Allah. Caveat satu. Caveat dah dalam amaran semua tu. Caveat dah tunjuk kan? Tunjuk sekali lagi. Caveat amaran. Citasi satu form, 167 and then dia ada affidavit. Macam tu. Affidavit pada citation. Okey, boleh tak share? Share, kita share sekejap. Stop dulu. Citasi. Satu je keluar. Sekejap. Oh mungkin, okay, I boleh share screen kot share screen. Share screen. Apalah share ni dulu, boleh tak di share screen? Nampak tak ni? Boleh nampak? Nampak. Okay, nampak ni. Okay, yang ni nampak tak? Kalau I klik amaran kepada pengcaveat, nampak Kalau I klik satu-satu PDF ni nampak kan? Caveat, mula-mula caveat, lepas tu amaran kepada caveat, kemudian citasi affidavit ni, nampak Nampak semua kan? Nampak Okay, thank you. Ada satu lagi yang tak terbuka, citasi jap. Okay. Alright, boleh tengok sini. Okay, so caveat ni last lecture lah ya. Caveat, pengcaveat ni I dah tunjuk kan? Tunjuk kat you kan? Dia caveat sebab apa? Sebab dia kata dia ni anak kandung yang sah kepada si mati. So kita faham lah. Dia ni nak menyatakan interest dia. Okay, interest dia di bawah aturan 71. So bila kita faham masuk aturan 71, maknanya this is bawah non-contentious lah. Macam tu. Okay. Okay, lepas tu caveat dia kena masuk amaran kepada pengcaveat kan. Amaran kepada caveat, kamu diberi amaran dalam tempoh 14 hari. Kamu kena filekan notis borang kehadiran, notis kehadiran dalam borang 166. Okay, nak menyatakan apakah kepentingan kamu. Jika kamu gagal berbuat demikian, maknanya dia akan automatically tak diambil kira lah interest you ni. So bagi amaran kepada caveat tu. Okay, ni cerita caveat kan. So nak kena file masuk citasi ni, borang citasi ni. Citasi borang 167 ni kan. Buka 167 you. 167 you. Okay, 167. Boleh tengok. Kalau buka 167 tu ada ABC kan. ABC tu dia dah siapkan lah. ABCD belakang lagi. D, E, F, G. Banyak. Okay, ABCD, E, F, G belakang. Okay, so pilihlah citation mana yang you nak buat. Kan? A tu citation by brother to father to accept or refuse administration. B, citation to accept or refuse probate. C, citation to bring in probate. Okay, citation to bring in probate, citation to bring in administration, citation to bring in administration, citation to see proceeding. Okay, boleh nampak Boleh nampak yang citation bawah 71 ni dia
lebih kepada nak suruh orang apa, maknanya it's not contentious lah. Okay, dia lebih kepada nak mediate ataupun nak settlement, ke arah settlement issue. Okay, so kalau you tengok citation yang bawah order 72, dia sama tak, pakai form yang sama tak? Tak cakap pula form dia. Pakai form yang sama. Bring in grant, tak cakap. Citation. Tengok pakai form yang sama tak? Tak cakap. Cepat pula tak cakap. Mungkin pakai buran yang sama. Pakai buran yang sama. Okay, tapi dia punya mode of proceeding tu berbeza. Mode of proceeding tu berbeza. Kan? Sebab citation ni nak menyatakan apa benda yang kita tengok ni. Okay, kita tengok borang dulu, citasi. Okay, citasi ni dalam kes ni pemohon kepada pentadbir itulah ya. Okay, so sekarang pensitasi dia adalah citor dia adalah ni ya. Nama dia Nur Aliyah ya. So dia cite Muhammad Kai tu, maknanya Muhammad Kai ni adalah pemohon kepada permohonan probate. Okay. Kali ni dia pakai aturan 72. So maknanya this is dah macam contested lah. Maknanya dia kena pakai read lah. Kalau citasi yang ni. Ni 72. Kalau you nampak ni 72. Maknanya dia akan gandengan dia adalah nanti dia start proceeding dengan read. Okay. So kalau you bawah ni masih lagi aturan 71. Maknanya you tak start 72 lah. Maknanya you dalam mode non-contentious. Okay. Tapi tak apa, kalau kita boleh faham borang citasi ni dia samalah, mana kata cuma mode of proceeding je berbeza. Macam saya sebut tadi, kalau dah keluar surat kuasa, dah extract so nak bantah, nak batalkan, nak revoke the grant, so you kena ada, you tak boleh lagi lah start dengan 71, dah tak make sense lah. You kena masuk read lah, kena file read. Okay, tapi tak apa, nak tengok penggunaan borang citasi. Okay, borang citasi ni ataupun citation bahawasanya ikut satu affidavit ini ya. Okay, yang mati tadi nama apa? Orang nama kami main ni. Ini saya tunjuk ni yang peserta modul buat ni. Puan Rozina basically dah tengok lah dokumen ni. Right, apa yang dia nak cakap kat sini? Okay, nak mengatakan bahawa dia adalah kamu bukanlah pentadbir yang berhak. Maknanya dalam konteks ni, you tengok sini kat sini pun dah nampak surat kuasa tadbir telah diberikan kepada kamu oleh mahkamah. Maknanya surat kuasa dah keluar. So that's why dia start dengan perkara 72. Okay, nampak tu? So kat sini perenggan pertama ni lebih kepada menyatakan apa status sekarang lah kalau permohonan dah masuk ke. Yang ni status dia sijil surat kuasa dah keluar. Okay, telah diberikan kepada dia cakap kepada inilah yang di site tadi ni, Muhammad Kai tu right bahawasanya dalam dikatakan oleh tersebut bahawa kamu bukanlah pentadbir berhak terhadap harta pusaka si mati tersebut dan bahawa Nur Aliyah ialah anak perempuan kandung si mati yang sah di sisi undang-undang. So dia nak claim dia pun berhak jugalah terhadap harta si mati sebab dia waris kadim yang sah. Patut dia mengatakan bahawa surat kuasa mentadbir tersebut patut diminta dimasukkan dan isytihar terbatal. So ni dalam konteks nak revoke lah, kita tak masuk lagi tajuk revocation of grant tu. Okay, maka dengan ini diberi notis kepada kamu dan dikendaki bahawa dalam masa 8 hari termasuk hari penyampaian hendaklah membawa dan meninggalkan di pejabat pendaftaran Mahkamah Tinggi surat kuasa tadbir tersebut supaya dapat pensitasi yang tersebut meneruskan tindakan mengikut perjalanan biasa undang-undang untuk dimasukkan. Jika kamu ingkar buat kehadiran dan menerima dan mencabut surat kuasa tersebut, maka mahkamah akan meneruskan tindakan undang-undang walaupun dengan ketiadaan kamu. Macam tu. Itu form citasi. Okay. So kita tengok affidavit sokongan dia, affidavit sokongan kepada citasi tadi. Ni diceritalah lebih detail lah.
dengan exhibit sekali. Presentasi siapa, dia punya. Okey, selalu student ada juga ni akronim ni, singkatan kepada ni lah, kalau macam ni presentasi kan. Dia ni presentasi, buatlah akronim NAS ni merujuk pada NAS lah. Sebab ada pelajar dia buat suka hati dia je ABC, XYZ. Ada juga tu, I pernah jumpa. Di semester I tak tahulah, saya tak ada kot, Paulina tak ada sebut. So basically akronim exhibit adalah kepada siapa yang start proses lah. Kalau affidavit sokongan untuk permohonan surat kuasa, nama pemohon lah. So kalau saya Azidah binti Yaakob, ABY lah. Macam tu. ABY je dia punya exhibit. Okay, senang nak rujuk siapa punya permohonan. Okey, segala fakta yang dipostkan di sini adalah pengetahuan saya. Okey, ini standard Okey, dia pun memohon untuk merujuk pada sitasi dia yang difailkan bersama-sama di sini. Difailkan berorang tadi 167 dengan affidavit. Saya menyatakan bahawa Nora Aliana Simati, siapa, surat kuasa takbir pun telah dikeluarkan kepada Muhammad Kai, pemohon. Tempat takbir sebutlah anak kandung lelaki hasil daripada perkahwinan kedua, manakala saya adalah anak kandung perempuan Simati hasil perkahwinan pertama. Sini jelaslah. So affidavit dia menjelaskan permohonan kan. Dia pun exhibitkan lah sejak kelahiran dia, nak tunjukkan yang dia tu anak kepada Simati. Siapa pula? Lepas tu dia lampirkan juga pengesahan nikah, sijil nikah. Pengesahan nikah. Kejap Mira, apa? Okey, pengesahan nikah. So kenapa dia nak kena exhibitkan pengesahan nikah? Dia nak tunjukkan apa? Tunjukkan dia lahir dari perkahwinan yang sah. Betul. Sebab dia nak tunjukkan betul dia ibu dia tu dia ni nak tuntut harta mak dia kan. So kesejahteraan kelahiran menunjukkan dia tu anak kepada Simati. Betul. Sejak pengesahan nikah ni nak menunjukkan dia lahir daripada valid marriage. Betul. So whatever you exhibitkan ada sebab. Whatever maknanya exhibit tu kata exhibit ni dia ialah dia dalam keperluan permohonan yang non contentious. Memang dia standard je, tapi ada masa-masa tertentu yang you nak proofkan something macam anak angkat. Anak angkat you kena ada sijil pengangkatan, adoption certificate. Nak menunjukkan anak angkat. Tak boleh kata anak angkat tapi tak ada dokumen. A person with disability, disabled person, ada kad OKU kan. Sebab you tak boleh simply all in all kita boleh faham apa saja permohonan kita buat di mahkamah ni. Kita claim sebagai ini, this type of person or this type of situation, we need always to have a proof. Yang mana proof tu adalah you datangkan sebagai exhibit. Okay. Whatever you claim dalam fakta you, maknanya you akan ada exhibit untuk whatever you claim untuk sebagai fakta. Okay, so boleh nampak kat sini Dia kata saya tidak punya pengetahuan. Dia kata dia tak tahu pun yang surat takbir tu dikeluar. Saya hanya mendapat makluman daripada cara yang dibuat oleh peguam saya. Saya selanjutnya menyatakan bahawa pentadbir tersebut pentadbir harta pusaka Simati dengan niat jahat. Sengaja tak letakkan saya sebagai waris kadim. Akibat perbuatan sebut hak saya sebagai waris berhak terhadap harta pusaka telah dinafikan. Oleh itu setelah dinasihati peguam, saya menyatakan bahawa surat kuasa takbir tersebut telah diberikan kepada takbir tersebut secara salah. Ni dia affidavit lah So dia berikrar bahawa semua kandungan dia betul. So dia pun mohon agar sitasi difailkan bersama ni dibenarkan oleh mahkamah mulia ni. So kena dapat leave of court lah. It's not simply bila side you mahkamah kena buat kena entertain kan. So leave of court barulah dapat didengar kes tu. File kan make sure document tu complete. Okay, nampak tak citation? Basically itulah citation. Citation under 71. Okay. Ada a few interesting cases nak baca. Especially penghakiman oleh
Siapa yang pernah datang FSU dulu? Allah Akbar nama dia. Chinese tu. Nama tak ingat. Sekejap, kan ingatkan lupa pula. Tak ingat pula nama dia sekarang ni. Okey, dia bercakap, nanti saya tunjuk kes dia. Kes dia tak ada lagi kat sini. Nanti dalam sesi kita jumpa nanti akan highlight kes tu. Ya, dia jelas diterangkan what is meant by, macam saya beritahu tadi tu adalah daripada kes tu lah. Ya, judges ni sangat clear, dia explain what is the difference between citation under Order 71 dan Order 72. Itulah yang diberitahu oleh the judge. At that particular case, mana dia kata kalau Order 72, kalau you masuk caveat dah tak berguna dah, sebab you nak stop ke apa kalau surat kuasa dah keluar. Betul tak? Kalau you masuk caveat ni untuk kes yang under Order 71 sebab dia masih lagi dalam proses. That's why caveat, if you cuba you baca 71 dengan 72, you nampak tak caveat dalam 72? Tak ada kan? That's why caveat muncul dalam 71 sebab itu untuk non-contentious. Tapi bila ada juga dalam kes dia kata bila ada caveat dia akan terus jadi probate. Kena tengok situasi fakta kes lah. Dia jadi macam mana? Bila berlaku, bila dia nak katakan bila ada caveat boleh terus jadi probate action. Dia ada situasi dia lah. So kena baca case, a few cases baru kita boleh nak faham. What is the function of caveat under 71. Citasi pula kenapa ada dua-dua, 71, 72 pun ada citasi. Dia ada 4 different purpose, different mode of proceeding. Okay, kita masuk sikit on probate action ni. Basically, I dah sentuh tadi, 72 ni is for contentious, LA ataupun probate. Okay. Of a deceased person or for revocation of such grant or for a decree pronouncing for or against the validity of an alleged will not being an action which is non-contentious. Okay, so clear lah dalam 72 rule 1 disebut probate action is a revocation of grant. Revocation of grant dalam satu keadaan lain dia nak pronouncing for or against the validity of an alleged will not being an action which is non-contentious. Kat sini clear kalau you nak lawan balik ke keaslian pula. Ke apa orang kata? Apa the term dia tu? Will tu is a valid or not? Sah keabsahan wasiat tu adalah sah atau tidak tu. Dengan syarat dia bukan non-contentious lah. Bukan dia jatuh bawah 71 tadi. Kalau you nak challenge will ni maknanya apa bentuk dia tu? Berbentuk dah keluar lah kalau you baca kes nanti I bagi nama kes tu. Court kata bila grant dah keluar tu maknanya you nak challenge your wasiat yang nak menyebabkan bila you challenge wasiat tu dia akan menyebabkan surat kuasa takbir yang dikeluar tu terbatal. It's not meant for those situation under Order 71. Lain tu dia kena faham dia punya fakta dia tu. So under section 2 PAA, probate action maksudnya adalah a cause or matter in which a petition for probate or administration is contested by any person and includes an application to alter or revoke any grant of representation. Tengok dia cakap kan, benda yang dah ada grant. So kalau tak ada grant lagi, dia jatuh bawah 71 lah. You lawan dengan caveat lah, caveat citation. So dalam konteks PA, section 2 PA clear. Benda yang dikontest tu adalah nak mohon untuk alter or revoke any grant of representation. Clear rasa kan? Madam. Ya. Yes. Saya ada soalan. Maksudnya madam, kalau kita nak mula untuk apply for LA atau grant of probate, kita kena guna OS kan? Ya, betul. Sama ada dia ada contest atau dia non-contentious ke? Tapi kalau lepas dah dapat grant tu, baru kita guna rate kalau ada any macam issues lah. Macam tu madam? Okay, dia macam ni. Dia kena faham Order 71 is for non-contentious. Order 72 is for contentious. Macam mana kita nak decide satu-satu fakta tu contentious ke non-contentious? Kan? Sebab kalau dalam satu kes, Chinese case ni tu, Chinese case yang susah sangat nak ingat nama dia. Tapi judges tu dah Tan Sri James Fong, yes. Ingat.
Tan Sri James Pung. Okay, you baca nanti I provide you the case with the case. Ya, dia sangat-sangat clear dia bagi demarcation. Ya, sebab banyak case yang inilah soalan memang ni soalan soalan favorite every semester. Ya, dan ada juga judge yang suarakan demarcation of caveat under Order 71, Order 72. Ya. Tapi Tan Sri James pun dia explain macam ni, dia bagi senario yang mudah. Ya. Benda kata bila 71 is all about non-contentious. Maknanya non-contentious meaning that masih lagi dalam proses permohonan. Grant of probate atau LA belum di-issued by court. Belum di-extracted by the pemohon, pentadbir. Okay. So Order 72 is for the purpose untuk nak revoke grant yang dah keluar ataupun nak tukar mana kata nak tukar pentadbir ke ataupun nak challenge balik wasiat yang ada dalam grant itu. Nampak? So dia punya proses adalah bila berlaku nak revoke grant yang dah keluar, you kena start dengan read lah Order 72. Maksudnya madam, kalau yang mula-mula tu yang kita nak minta grant tu kan, kita akan guna OS kan? Yes, OS under Order 71. Yep. Kalau macam saya rasa saya dah faham dah yang saya rasa saya faham kenapa Madam Rose confused dengan soalan kita orang hari tu. You tanya masa tu kita orang belajar pasal Madam macam baru ajar pasal test thesis yang non-contentious tu. At the first slide tu kan dia ada macam chart. And terbagi pada dua, non-contentious probate and contentious probate. Yes. Kita orang ingat kan kalau macam mula-mula nak apply tu, kalau macam ada any dispute kan kena terus guna read. Tapi salah lah rupanya no matter what mula-mula kena guna OS dulu. Betul kan? Yes. Okay. Thank you for making this clearer. Okay, betul apa yang faham. So kita nak tengok mode of proceeding. Kita nanti ada fakta depan kita. Esok praktis ada fakta depan kita. You nak start dengan which mode of proceeding. Kan? You tengok ni baru nak mohon permohonan pentadbir kan. So start dengan OS lah. Tapi kalau yang datang depan you tu surat kuasa dah ada dah. Saya tak puas hati lah dengan surat kuasa tu, sepatutnya saya jadi pentadbir. Ataupun saya rasa salah ni, ada fraud ni. Kan? Misrepresentation ke, ada forgery ke apa. Yang tu you kena start terus dengan read lah. Faham. Read Order 72. Faham. Thank you madam. Tapi nak start dengan order dengan read tu, kalau ikut ROC you kena start dengan citation. You kena file dengan citation. Okay? Faham madam. Thank you madam. Okay, welcome. Okay, so procedure ni lah saya cakap pasal procedure tadi. Must be begun by read. Okay. Mungkin Puan Rozina tersalah faham kot dia tanya tu kan. Mungkin lah Okay, must be begun by read. Ni tak ada pindaan lagi setakat ni. Memang kena mulakan dengan read. Okay. Read tu must be endorsed with a statement of nature of interest of the plaintiff and of defendant in the estate of the deceased person. Okay, when the action of revocation. Okay, ni you boleh baca sendiri dulu sebab dia more on procedure nak file, nak kena file affidavit semua statement of claim. Ini dah masuk civil litigation sebenarnya So bila dah close of pleading semua, judge akan bagi direction lah nak fix hearing untuk case tu. Okay. So I nak tunjuk kat sini, inilah dia revocation of grant. Inilah orang kata course of action lah kita kata untuk order 72. So you nak revoke grant. So you kena start dengan read. Okay. So section 34, you may refer to section 34 yang mana dia kata any probate OLA can be revoked for any sufficient cause. Court rasa sufficient dimasukkan citation tu, court dengan leave of court you boleh file read. Dia tak boleh sendiri terus file read tadi tertinggal situ. Dengan leave of court dan citation tadi boleh dah serve semua, you nyatakan affidavit citasi you tu, tunjuk sampel tadi citasi, the court kata ya ada case ni, barulah boleh file read. Okay, so any sufficient cost ni akan decided by court, bukan you yang rasa you punya cost tu sufficient. Okay, so tadi kita dah cakap kan pasal citation.
So revocation of grant is a probate action. In such, must follow the procedure laid down under Order 72. Okay, ni I dapat daripada satu practitioner. Dia kata, apakah grounds for revocation ni? Kebanyakan dia macam ni lah. Ya, kenapa kita nak revoke grant? Ya, mungkin sebab ada fraud by petitioner. Okay, there was an existing caveat that the courts overlook. Maknanya grant dah keluar. Punya ada caveat sebelum grant tu keluar. Boleh contest. Ya, personal disability of the grantee. Personal disability. Ya, orang yang dapat grant tu. Pentadbir. Ya, adakah kok dia tak mampu pun dia kan. Alleged disease is not dead. Ada juga berlaku. Tak mati rupanya. Macam mana dapat surat kuasa tak mati? Pelik tu, ada fraud lah tu. Okay, after grant of probate, it is subsequently discovered that the will was invalid. So it contests. After the grant of LA with will annexed, it is subsequently discovered that the executor is alive and willing to act. You claim masa mohon LA with will annexed tu, you kata executor refuse to act. Kan? You pakai section 16 tu. With will annexed. Rupanya if found out later, executor tu memang dia nak execute, dia jadi executor dan dia masih hidup. Tapi you dah keluarkan grant untuk LA with will annexed. Court dah keluar. Ataupun dalam situasi after grant of LA, it is subsequently discovered a valid will. Jumpa pula ada wasiat sebenarnya. Serious error in grant. Ada kesalahan dalam grant. Grantee died before date of issue of grant. So yang penerima grant tu maknanya pentadbir tu meninggal dunia sebelum ambil grant. Ya, so kenalah revoke baliklah grant tu. Buat grant baru. Ataupun dia buat dalam bentuk dia contest lah. Dia contest maknanya grant tu perlu di-contest untuk tujuan revoke tadi. So perlu di-contest. So you kena tunjuk lah So, dekat court sufficient or not you punya this is a sufficient cost tunjuk tadi adalah contoh yang ada lah, yang pernah ada dalam practitioner tu pun dia share. Ini contoh yang boleh lead to permohonan order 72. Okay, so what is the effect? All payment and disposition made in good faith before revocation is valid. Personal okay, masa dah habis Okay, kat bawah ni on strict compliance nak cerita kat you ni. Strict compliance must be begin by read. Kalau tak start dengan read, memang you akan reject teruslah. Court banyaklah failure to comply. Ni ada daripada satu legal firm ni dia buat macam ni lah Dia bagi satu nasihat. Nasihat. And lawyers will advise the client shall comply with the rules 72. Okay. So from the defendant, technical issue due to failure to comply is sufficient for the court to be boleh dismiss the case. So rugilah kan. Dia dah buat macam-macam dokumen sampai kat court kena dismiss. Okay, case ni Debarati Dasgupta ni dia memang landmark lah untuk mandatory requirement under order 72 which of non compliance dia boleh court boleh reject permohonan. Okay, tak ada apa. Okay, preliminary objection ni dalam kes Saadun ni sebelah ni dia nak kata dia object lah to the defendant, to the plaintiff punya plaintiff masukkan order 72 tanpa menggunakan writ. So dia buat preliminary objection. Ni sebelum apa-apa lagi dia dah buat preliminary objection, memang tak sempat masuk teruslah So court dah tolak. So showing that writ filing writ tu is a mandatory requirement under order 72. Okay, yang ni adalah Fauzingah Nisa ni bagi kita contoh macam ni writ contoh writ. Ada seorang tanya I bahagian sivil ni kan. Tu I kata memang I banyak jumpa ni ada bahagian sivil tapi dalam ROC memang tak ada. I rasa kalau ada pun tak salah. Bahagian sivil ni. Bahagian sivil kalau ada sebenarnya daripada nombor guaman kita tahu dah dia kes apa. Tapi kalau dia letak bahagian sivil rasa tak menjadi satu kesalahan. Banyak course paper I tengok memang letak bahagian sivil tu. Okey, ini contoh writ yang Ma'arif Hakim Besar Melaya kepada siapa kami perintahkan kamu dalam tempoh 14 hari selepas penyampaian writ ini termasuklah hari penyampaian kamu hendaklah menyempatkan kehadiran dimasukkan untuk diri kamu dalam
kausa atas gebaman plaintiff. Berperhatian jika kamu ingkar, plaintiff boleh meneruskan untuk mendapatkan penghakiman dan pelaksanaan. Okey, masukkan you nak contest kan, orang yang nak contest ni kepada dos yang dikontes tu lah ya. So dia kena filekan juga dengan pernyataan tuntutan ya, statement of interest dia lah ya. Kalau dia cakap lah dia tu siapa so read, you kalau baca order 72 dia kena filekan dengan statement of interest kan, apa dia ayat dia tu, statement of the nature of interest of the plaintiff and of defendant in the state of the disease which the action relates. Okay, ni lebih pada civil litigation lah ya. I rasa kalau buat dengan Puan Roslina pun dia nak ajar you on citation and caveat lah untuk order 72. Read sem lepas dia tak buat read. Ya, dia just sampai up to caveat and citation nak fahamkan. Sebab I tunjuk tadi citation untuk order 72 kan. Macam itulah dia punya bentuk dia. Okay, so next week nanti kita akan terima ni satu talk by Puan Sarah Kambali ni from Mahweng Kuai Associates, insyaAllah on administration of Muslim estates and practical aspect. Okay, so masa dah ni. Terima kasih ya. Terima kasih atas awal tadi untuk sesi awal tadi, sharing session ya. So saya take note atas segala-galanya InsyaAllah lah ada forum yang sesuai kita akan bincang hal tu sebab penting untuk pelajar untuk tujuan pelajar. Okay, so kita tangguhkan hopefully semua dah boleh try quiz yang goes tu ikut masa tutorial masing-masing lah So untuk group yang Isnin boleh sebab I bagi masa untuk di 7 days quiz yang recap tu. Minggu ni saja I allocate untuk tujuan quiz. Kalau I allocate panjang-panjang takut you tak terbuat. Quiz tu unlimited, you nak cuba banyak kali pun tak ada masalah as long as you boleh dapat tangkap dia punya recap tu untuk tujuan nak make sure yang you betul-betul faham lah dia punya asas untuk law of probate ni. Okey, tak apa, nanti kita akan tengok result quiz tu, kita boleh buat revision, tengok soalan mana yang student banyak tak faham ke, kalau salah tu tak faham lah kan. Kita boleh tengok by dia punya attempt, insyaAllah tu kita akan buat next week lah Okey, untuk LPQB punya purpose nanti kita bincang later sebab kita pun tak dapat lagi final confirmation from them. Bila dah ada final confirmation tu baru kita nak sit down nak revision ke apa Okey, so thank you so much. Ya. Sorry nak tanya sikit, saya nak confirmation, mungkin saya terlepas pandang untuk mode of exam kita orang punya nanti tak sama macam sem lepas yang dia punya duration tu. Okey, sebab baik you tanya. Okey, itulah nak minta nak buat specific briefing on that particular part sebab ada benda lagi I nak finalkan. Memang betul jawab soalan ni memang tak sama sebab last time bila kita buat 2 hari, practitioner especially dia complain. Dia kata kenapa bagi lama sangat. Kita kata masalah, kita consider masalah pelajar kat rumah, masalah internet. It's not only internet tapi pelajar kat rumah ni nak jawab exam. It's not one paper, banyak paper. So kita harap 2 hari tu pelajar boleh manage sendiri masa dia tapi itu is not a good ground lah for them. You know lah kan. Jadi kita untuk this time kita terpaksa lah kita take note yang pihak mereka walaupun at the same time masa last time kita memang buat survey yang pelajar memang kata 2 hari tu alhamdulillah mencukupi. Tak cukup tak tahulah 2 hari tu nak panjang memang maksimum sebenarnya. Tapi BPA pun menggariskan dah tak ada dah sehari 2 hari. So masa semua peperiksaan yang ada peperiksaan untuk semester ni kembali ke masa asal. So we also bound by that instruction lah. So that kita akan masa 3 jam. Masa 3 jam untuk setiap paper. Untuk PSAG especially. Untuk yang corporate you tak ada. ADR tu ADR berapa jam semalam? You boleh tanya lecturer you lah. Dia akan ikut lecturer punya masa. Tapi untuk PSAG semua 3 jam. So sekarang ni I nak finalkan, I nak bagi grace period untuk you jugalah. Untuk you kadang-kadang upload tak keluar-keluar soalan ataupun lepas dah jawab nak upload soalan tak masuk-masuk macam tu. So ada kita tengah pertimbangkan masa lah untuk pelajar. Ada juga maknanya tak ganggu lah masa 3 jam menjawab tu. Okay? Alright, thank you madam. Right. Nanti yang final nanti I beritahu macam mana secara detail dia. Okay? Okay, boleh kita tangguh tasbih kifarah surah Subhanakallah.
Okey, Assalamualaikum. Kejap. Kejap ya. I nak download attendance. Yang KLB I tak boleh download lagi. KLB tak boleh download, tak create lagi dekat Ghost. Baru pandai create attendance dekat Ghost. Sorry ya. Okay, yang Ghost tu quiz attempt, you masukkan attendance sekali ya dalam Ghost ya. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Doktor.